Allah kul kan, mula kul, katakanlah wahai Muhammad, makna maklumkanlah, sampaikanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sekalian manusia. Bila Nabi jumpa siapa pun, sebab tu Nabi dia mengutus surat kepada seluruh raja-raja di dunia ni supaya sampai perintah kul ni kepada sekalian manusia. Diutus kepada Raja Rom, Raja Parsi dan seluruh raja-raja pada waktu itu. Untuk apa? Untuk perkenalkan inni rasulullahi ilaikum. Ditambah pula dengan perkataan jami'a, ilaikum jami'a. Rasulullahi ilaikum jami'an. Tanwin an tu jami'akum. Ilaikum jami'an ay jami'akum, ataupun kita kata jami'al umat, semua umat-umat yang ada pada waktu itu. Kemudian alladhi itu sifat Allah tu, maknanya Rasulullahi ilaikum jami'an. Allah yang mana? Alladhi lahu mulkus samawati wal ardh. Yang tu makna sifat Allah, bukan sifat Rasul. Sifat Allah pada perkataan Rasulullahi ilaikum. Rasul Allah yang milik dialah mulkus samawati wal ardh. Yang milik dialah, lahu tu milik. Milik dia itu kerajaan, mulku kerajaan langit dan bumi. La ilaha illahu, tiada Tuhan yang disembah kecuali dia sahaja. Tapi realitinya pada Nabi diutus itu ramai yang syirik pada Allah. Orang Quraisy syirik, kemudian orang Yahudi tidak menerima Nabi kerana tidak puas hati dengan pelantikan Nabi di kalangan orang Arab yang mereka nak di kalangan Yahudi. Jadi cabaran-cabaran yang kerajaan yang ada pada waktu itu. Lalu Allah kata sebenarnya kerajaan yang ada itu milik Allah, sebab lahu mulkus samawati wal ardh. Milik yang dia sahajalah kerajaan yang ada di langit dan di bumi ini. La ilaha illahu, yang kedua, semua kerajaan-kerajaan yang ada di bumi tidak boleh sembah kecuali dia. Sebab apa? Yuhyi wa yumit. Dia satu-satunya Allah, Tuhan yang menghidup dan memati. Maka apakah tanggungjawab manusia? Fa aminu billahi wa rasulih. Aminu fi amar. Maka hendaklah kalian semua wahai manusia, sama ada raja ataupun rakyat, beriman dengan Allah dan Rasul, an-nabi, dan dia juga seorang nabi, al-ummi, yang lurus, yang ikhlas, alladhi yu'minu billah, dia juga beriman dengan Allah. Alladhi itu sifat nabi. Alladhi yang pertama tadi sifat Allah. Alladhi yang kedua al-ummi alladhi, yang itu rajak pada nabi. Yu'minu billah, dia beriman dengan Allah nabi. Wa kalimatihi, kalimatihi ini rojok kepada sekalian kitab-kitab yang Allah turun. Kalimatihi kalimatillah. Kalau Quran kalimat Allah juga, Taurat pun daripada Allah juga, Injil pun daripada Allah. Kalimatihi maknanya kitab-kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum. Jadi Nabi beriman dengan Al-Quran, Nabi beriman dengan kitab-kitab sebelumnya. Wattabi'uhu. Wattabi'uhu itu perintah yang kedua kepada seluruh manusia. Ittiba' ni ikut sunnah Nabi. Hu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimatihi Allah, kan? Itu kena berhati-hati. Alladhi yu'minu billah wa kalimatillah. Wattabi'u
Rasulullah, wattabi'u Rasulullah. Hu tu Rasulullah. Ini perintah Allah kepada sekalian kepada Nabi untuk sampai kepada sekalian manusia. Maka Nabi tidak berhenti-henti menyampaikan risalah ini kepada seluruh manusia. Diutusnya surat-surat ke negara-negara yang ada pada waktu itu, ke Rom, ke Parsi, ke kerajaan-kerajaan yang sekitar tanah Arab, dengan menyampaikan dua perintah, iaitu aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi. Satu. Yang kedua wattabi'uhu. Apa jaminan kalau dua perkara ini dilaksanakan? Allah kata la'allakum tahtadun. Pasti. La'alla ni dengan makna pasti. Pasti kamu semua tahtadun, akan mendapat jalan petunjuk Allah SWT yang sebenar. Gitu. Ayat ni cukup penting. Ayat 1558 ni, untuk memahami dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengoklah pada ayat ni, muslimin muslimat sekalian, dan kita nilai kepada sejarah dakwah Nabi dan dakwah sahabat sampai kepada kita hari ni, kan? Betapa bersungguhnya Nabi dan betapa bersungguhnya para sahabat dalam menyampaikan dakwah. Kalau kita nak banding dengan usaha kita hari ini untuk menyampaikan dakwah, tak gerak. Tak gerak. Orang yang ada dalam negara kita sendiri pun tak boleh, orang kata, tidak begitu disampaikan. Sejauh manakah usaha yang kita buat berbanding dengan usaha yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat, sehingga tersebar luas, sehingga diutus surat-surat. Sebut dalam tafsir banyak, Nabi utus surat, dan Nabi tidak ada pilihan kecuali kepada agama Islam. Nak selamat, Islam sahaja. Tak selamat, kami akan usaha menyampaikan Islam supaya kamu berubah. Kalau tidak, peperangan berlaku. Itu ketegasan Nabi SAW dalam menyampaikan dakwah. Dan Nabi, para sahabat berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita di sebuah negara yang Islam, orang-orang non-Muslim tidak boleh begitu tidak boleh ataupun sejauh mana mereka mendapat dakwah daripada pimpinan-pimpinan yang sama-sama mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Itulah yang disebut dalam tafsir. Kalau anda baca dalam tafsir ni, tafsir Ibn Katsir, dia kata, yaqulullahu ta'ala li nabiyyi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul ya Muhammad, ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas ini, kata Ibn Katsir, hadza khitabun lil ahmar wal aswad wal arab wal ajam. Ayat ini adalah panggilan, khitab ni panggilan kepada sekalian manusia yang ada di bumi ini, sama ada warna kulit hitam ataupun putih ataupun merah, Arab ataupun bukan Arab. Inni rasulullahi ilaikum jami'an, dengan makna jami'akum. Wa hadha min syarafihi wa 'azamatihi annahu khatamun nabiyyin. Ini di antara kata Ibnu Katsir, kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa dialah nabi penyudah segala nabi-nabi, wa annahu mab'utsun ilan nasi kaffah, bahawa dia sallallahu alaihi wasallam diutus kepada sekalian manusia yang ada di bumi ini. Kama qala ta'ala, dan Ibn Katsir bawa ayat surah Al-An'am ayat 19.
Qul Allahu syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagha. Ayat 19 surah Al-An'am. Ayat 19 surah Al-An'am yang bermaksud, katakanlah Allah itu syahid. Allah itu Tuhan yang menyaksikan di antara ku dan di antara kamu. Di antara ku itu Nabi lah, dan di antara kamu ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita semua. Wa uhiya ilayya, dan telah diwahyukan kepadaku hadzal Quran, Quran ini. Tujuan apa Quran yang diwahyukan kepada Nabi? Liunzirakum bihi, dan bertujuan untuk memberi ingat, memberi peringatan keras dengan Al-Quran kepada kamu semua. Maknanya wa man balagh, dan siapa sahaja yang sampai Al-Quran kepadanya. Alhamdulillah, kalau Nabi bercakap pada waktu itu, Quran cakap itu masa Nabi hidup. Wa man balagh, sesiapa yang sampai Al-Quran kepadanya. Kita dah sampai, maka kita juga adalah satu peringatan yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, liunzirakum bih, untuk aku beri peringatan kepada kamu dengan Al-Quran. Maknanya Nabi telah sampai pada kita. Dengan perkataan waman balagh ini, Quran telah sampai. Sesiapa yang Quran sampai kepada dia, alhamdulillah kita dah sampai Quran. Maka seolah-olah Nabi telah bercakap dengan kita. Seolah-olah Nabi telah bercakap dengan kita. Nabi tak jumpa dengan kita, tapi waman balagh, daripada Nabi kepada sahabat-sahabat tabi'in sampai kepada kita, waman balagh, orang yang telah menerima dan sampai Al-Quran, maka orang itulah yang mendapat peringatan, inzar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak terputus kita dengan Nabi disebabkan penyambung yang kuat, iaitu Quran yang telah sampai kepada kita. Allahumma amin. Ini yang disebut oleh Bekasir dalam ayat, dikaitkan dengan ayat 19 surah Al-An'am. Wa qala ta'ala, katanya juga, wa man yakfur bihi minal ahzab fannaru maw'iduh. Dan surah Hud ayat 17, wa man yakfur bihi, sesiapa yang mengingkari, mengkufuri dengan ayat-ayat Allah, dengan Quran itu, minal ahzab, dari mana-mana parti, ahzab, kumpulan manusia, fannaru maw'iduh, maka nerakalah tempat kembali mereka. Surah Hud ayat 17. Dan di bawah juga surah Imran ayat 20, wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama alaikal balagh. Dalam surah Al-Imran ayat 20 mengatakan, wa qul, wahai Muhammad, beritahu, katakanlah wahai Muhammad, lil ladzina utul kitab, kepada orang-orang yang diberi kitab, Yahudilah, Nasrani, wal ummiyin, ummiyin ni ialah orang Mekah. Ummiyin ini orang yang buta, orang yang tidak tahu Quran, kitab. Maknanya orang Mekah lah, orang Quraisy yang tidak tahu tentang kitab-kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Al-Quran. Apa Nabi kena bagi tahu kepada mereka, sama ada ahli kitab ataupun ummiyin yang belum kenal kitab ini? Nabi kena tanya mereka, aslamtum? Ini soalan Nabi yang disebut dalam surah Al-Imran ayat 20. Aslamtum? Apa makna aslamtum? Dua hamzah. Aslamtum, wahai sekalian ahli kitab, wahai sekalian al-ummiyin, orang Quraisy, orang-orang yang ummiyin ini termasuk orang Quraisy dan termasuk sekalian manusia yang tak kenal, tak faham kitab. Makna
ahli kitab, selain daripada ahli kitab disebut al-ummiyyin, kan? Maka mereka itu ditanya, kedua-duanya ditanya, sama ada erti ataupun orang tak erti, ditanya dengan satu perkataan, a-aslamtum, apakah kamu tunduk? A-aslamtum, aslamtum, aslama yuslimu, Islam, muslim. Aslamtum, kamu tunduk ke tidak tunduk kepada perintah Allah, kepada Quran ni? Nabi tanya. Maka jawab ada dua. Fa in aslamu faqad ihtadaw. Maka jikalau mereka tunduk kepada Al-Quran, maka mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Wa in tawallau, jikalau mereka berpaling daripada Al-Quran, fa innama alaikal balagh, wahai Muhammad, tanggungjawab engkau selesai, kerana tanggungjawab engkau, kewajipan engkau, alaikal balagh, hanya menyampaikannya. Ini yang di ayat surah Al-Imran 20 yang dibawa oleh Ibn Kathir. Wal ayat fi hadhihi kathir, fi hadha kathira. Ayat-ayat lain tentang perkara ini banyak lagi, kata Ibn Kathir. Kama annal ahadith fi hadha akthar min an tuhsar. Begitu juga hadis-hadis menguatkan ayat ini banyak sehingga tidak terhitung. Wa huwa ma'lum min dinil Islam daruratan annahu salawatullah wa salamuhu alaihi Rasulullah ilan nasi kullihim. Kerana dalam Islam telah termaklum bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah Rasul yang diutuskan kepada sekalian manusia. Qala al-Bukhari rahimahullah fi tafsirih al-ayat. Bukhari telah memberi sedikit, Bukhari ni kitab Bukhari lah, cuma dia bincang mengenai ayat ni. Disebut haddatsana Abdullah, haddatsana Sulaiman, ni cerita hadis ni panjang kan. Haddatsana Sulaiman bin Abdul Rahman wa Musa bin Harun qala haddatsana al-Walid bin Muslim haddatsana Abdullah bin al-Ala ibnu Zair haddatsani Yusrum ibnu Ubaidullah haddatsani. Panjang Bukhari bawa apa silsilah hadis sanad. Haddatsani Abu Idris Al-Khawlani qala sami'tu Aba Darda radhiyallahu anhu yaqulu kanat baina Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma muhawarah fa'aghdaba Abu Bakrin Umar fansarafa Umar anhu mughdiban fa'atba'ahu Abu Bakrin yas'aluhu an yastaghfira lahu falam yaf'al hatta aghlaqa babahu fi wajhihi faqbala Abu Bakrin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Abu ad-Darda wa nahnu indahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama sahibukum hadha faqad ghamara ay ghadaba أو فقد غامر أو غاضب وحاقد قال وندم عمر على ما كان منه فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر قال أبو الدرداء وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل أبو بكر يقول والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت infarada bihi Abu. Ni hadis panjang berkaitan dengan sebab turun ayat ni.
sebab turun ayat ini mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dibawa juga hadis berkaitan dengan hadis Ibn Abbas berkaitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut u'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli wala aqulu lahu fakhran bu'ithtu ila an-nas kaffah al-ahmar wal aswad wa nusirtu bir-ra'bi masirata syahrin wa uhillat liyal ghanaim wa lam tuhalla li ahadin qabli wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura wa u'titu asy-syafa'ah fa akhartuha li ummati fahiya liman lam yusyrik billah syai'a isnaduhu jayyidin wa lam yukharrijuhu. Ini hadis-hadis berkaitan dengan kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita panjanglah, sama tak apalah kita cuma hadis ni menyokong kebenaran, menyokong apa yang dibawa oleh Bukhari tentang kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang diutuskan kepada seluruh umat manusia. Gitu. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayat kita tengok balik ayat kita. Qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'akum. Kemudian alladzi lahu mulkus samawati wal ardu, sifat Allah yang Allah yang miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Jadi hari ini kalau kita tolak Islam, maknanya seolah-olah kita tolak kerajaan langit dan kerajaan bumi. Seolah-olah kita meletakkan dunia ini milik selain pada Allah. Ini bahaya. Jadi ikut mana pun kita kena ikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab Nabi sifat dia iaitu fa'aminu billahi wa rasulihi itu. Itu perintah tu, perintah asas dalam kita nak hidup di dunia ni. Kena beriman dengan Allah dan Rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab apa? Sebab Nabi pun alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi. Nabi beriman dengan Allah dan beriman dengan kitab Allah. Jadi tugas kita yang kedua, selain daripada beriman dengan Allah dan Rasul, kena wattabi'uhu. Kita diperintah untuk ikut ittiba'. Ittiba' ni ambil semua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan dua cara itu kata Allah la'allakum tahtadun. La'alla di sini dengan makna pasti. Wajaba lakum wajaba alaikum al-hidayah. Pasti kamu mendapat hidayah. Jadi sekarang ni untuk kita mendapat hidayah Allah dua ajalah. Beriman dengan Allah dan Rasul, dan dalam masa sama ittiba' al-Islam. Follow, ikut sepenuhnya Islam. Itu syarat la'allakum tahtadun. Jadi ramai orang yang tak ikut. Tapi dalam ayat 159 tu disebut wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi, dan ada di antara kaum Musa satu kumpulan, ummatun. Itu mubtada tu. Dia nak cerita ummatun. Kaum Nabi Musa pun ada kumpulan, ada satu golongan umat yahduna bil haqqi. Mereka mendapat petunjuk dengan Quran. Bil haqqi. Haqqi ni Quran lah, dengan Islam lah. Ada yang umat Musa pun yang ikut Islam. Tak semua. Wabihi, dan dengan Islam itulah ataupun dengan Quran itulah yang dulu mereka melakukan keadilan. Kalau kita pergi di Israel, orang Islam ada tapi tak ramai. Kan dikatakan umat Islam di Israel ni kumpulan yang sedikit lah. Maknanya betul lah, wa min qaumi Musa ummatun.
tak ramai kan. Umat ni maknanya kumpulan yang mungkin kecil sebab min je, sebahagian. Jadi apa yang kita dapat pada pagi yang mulia ini muslimin muslimat sekalian, ialah sifat tegas kita bahawa kita tidak boleh untuk mendapat hidayah Allah, dua perkara kena buat: beriman pada Allah dan Rasul. Jadi umat kita ni kalau kita nak selamat, kena kembalilah. Dan sejauh mana dakwah yang Nabi buat, yang disebut dalam ayat sebelum tu, ayat 157 tu, alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Nabi ni buat kerja apa? Ya'muruhum bil ma'ruf. Nabi akan diutus ni dah sebut dalam Taurat. Wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Jadi sekitanya falladzina amanu bihi, amanu bihi itu maknanya fa'aminu billahi wa rasulihi lah. Falladzina amanu bihi, orang yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa azzaruhu, dan memuliakan Nabi, wa nasaruhu ay wa nasaru dinahu, membantu agama yang dibawa oleh Nabi, wattaba'un nur, dan mengikut an-nur. An-nur ini Quran, allazi unzila ma'ahu, yang diturunkan bersama Nabi. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang falah. Dua benda di sini. Ayat selepas tu la'allakum tahtadun, ayat sebelum tu ulaika humul muflihun. Nak dapat falah, falah ni ialah satu kejayaan dunia dan akhirat, kejayaan sempurna. Jadi kita kena jadi orang beriman dengan Allah dan Rasul dan mengikut apa yang dibawa. Ittiba' ni semua dari sudut ekonomi, dari sudut politik, dari sudut kemasyarakatan, semua dia panggil ittiba'. Jadi itu cara nak dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam yang dibawa oleh Nabi ini, kita kena ada sifat iman, azzaruhu, amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur. Ni yang kita duk tadabbur ni. Kita nak ikut Al-Quran yang diturunkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kekuatan untuk kita mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan mendalami an-nur yang diturunkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat sebelum ni yang nak sebut semalam, ayat 155, 156, itu adalah doa Nabi Musa. Isu yang anak kata perlu kita faham di sini berkaitan dengan kenapa umat Nabi Musa yang 70 orang ini, falamma akhazathumur rajfatu, kenapa umat yang terpilih di kalangan umat Nabi Musa yang Nabi Musa bawa kepada miqat untuk berdoa kepada Allah ni, diuji oleh Allah dengan musibah ar-rajfah. Anda dapat dalam tafsir kerana bila dia berdoa kepada Allah, orang yang 70 orang ni dia nak minta tengok Allah. Dia nak tengok Allah secara macam kita tengok sama-sama kita ni. Jadi doa yang melampau, dia diminta oleh kumpulan ini menyebabkan Allah binasa dia. Allah uji dia dengan satu rajfah. Tapi disembuh semula penyakit ni. Disembuhkan semula, ditarik balik. Katanya sebab tarik balik ni kerana Nabi Musa doa. Nabi Musa sedih terhadap apa yang berlaku. Kat mana hak Nabi Musa sedih? Iaitu pada ayat
qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya. Wahai Tuhanku, katanya Nabi Musa bila dia kata rabbi law syi'ta ahlaktahum ni, Nabi sedih kerana Nabi Musa menangis kerana orang yang dia pilih 70 orang ni kira orang-orang yang kuat beragama lah, mana iman kuat. Tapi masalahnya dia melampau berdoa dengan nak tengok Allah terang-terang. Jadi ini satu permintaan yang melampau. Lalu Allah timpakan mereka dengan rajfah tu. Falamma akhazatuhumur rajfah. Tetapi bila Nabi Musa kata Rabbi law syi'ta ahlaktahum ni, lalu Nabi Musa kata juga afatuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna. Puak-puak ni dia macam melampau sangat, minta sebenarnya dia orang kata panggil apa, sufaha ni gelojoh, tak cerdik sangat. Jadi akhirnya Allah beri petunjuklah dalam ayat ni disebut, maka Nabi Musa setelah Allah tarik balik musibah rajfah tu, dia kena dah kemudian ditarik balik, disembuhkan balik penyakit tu ataupun ditarik balik musibah tu, maka umat yang 70 orang ini dimaafkan oleh Allah melalui doa Nabi Musa, iaitu anta waliyuna tudillu man tasha' wa tahdi man tasha' tu, kata Musa, engkaulah yang Tuhan yang boleh memberi sesat kepada siapa yang engkau kehendaki, wa tahdi man tasha', engkaulah Tuhan yang boleh memberi hidayah. Lalu Allah memilih memberi hidayah kepada orang yang ditimpa rajfah tu, ditunjuk balik jalan yang benar. Maka Nabi Musa kata anta waliyuna faghfir lana warhamna. Ini dalil umat yang 70 orang itu dimaafkan Allah dan dirahmati Allah SWT. Lalu umat ni diminta oleh Nabi Musa, waktub lana fi hadid dunya hasanah wa fil akhirah inna hudna ilaik. Mana semua bertaubat dan kembali kepada Allah. Lalu Allah kata inna azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha. Ini ayat ni, fasa'aktubuha lilladhina yattaqun. Mana 70 orang ni kembali bertakwa pada Allah SWT dan memohon maaf kepada Allah atas kesilapan yang telah dilakukan, iaitu berdoa kepada Allah dengan melampau, iaitu meminta Musa doa supaya boleh tengok Allah. Ini kita tak bolehlah buat satu doa yang orang kata sampai ke tahap begitu. Jadi mungkin ayat-ayat begini kita perlu baca banyak kali. InsyaAllah tuan-tuan boleh buat sendiri, baca banyak kali, fahamkan cerita ni supaya dia hadam dalam diri kita. Yang penting ayat 157, 158 menjadi panduan kepada kita. Dan banyak cerita yang anda dapat di dalam tafsir-tafsir. InsyaAllah ada masa nanti anda akan ceritakan secara detail, insyaAllah dalam round-round yang akan datang. Ini kita buat sikit-sikit dululah. Jadi sama-sama kita faham secara beransur-ansur. Mudah-mudahan dengan memahami sedikit demi sedikit ini memberi satu ilmu. Dan jangan lupa dalam kita mentadabbur ayat Allah ni, minta Allah pandu kita. Minta Allah pandu kita. Kita tidak sehebat mana, kita tidak faham kalau Allah tidak beri faham pada kita. Mintalah secara hati ke hati kepada Allah supaya Allah memahamkan kitab dia. Sebab kita ni hebat macam mana pun tak boleh faham isi sebenar yang Allah nak beritahu kepada kita, kecuali dengan ta'lim Allah, dengan bayan daripada Allah, penjelasan daripada Allah yang dikatakan ilmu ilhami, ilmu yang Allah ilham kepada diri kita untuk faham.
Ana banyak benda-benda yang ana tak faham dan mohon sangat Allah SWT fahamkan demi nak memahamkan orang lain. Sebab banyak siapa satu-satu ayat sangkut, ada rasa macam tak nampak apa yang Allah nak sampai kepada kita. Jadi kita sama-sama doalah dalam majlis begini supaya Allah SWT dekatkan diri kita dengan dia. Sebab Allah kata ya ayuhannas ittaqullah, apa ni, wattaqullah wa yuallimukumullah. Dekatlah diri kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, kelak Allah akan ajar kamu benda-benda yang kamu tidak faham. Benda-benda yang kamu tidak faham. Dan kita penuh mengharap sejauh mana kita buat tadabbur hari ini, penuh mengharap Allah beri ilmu yang terbaik daripada Quran ini. Allah beri sifat yang terbaik daripada Quran ini. Allah beri hidayah yang terbaik daripada Quran ini. Dan Allah beri rahmat terbaik daripada Quran ini. 4 benda kita kena fokus dalam tadabbur kita. Pertama ilmu, yang kedua sifat, yang ketiga hidayah, yang keempat rahmat. Di mana kita dapat yang ni? Kita dah sebut sebelum ni, iaitu surah Yunus ayat 57 dan 58 menjadi pegangan kepada kita. Tuan-tuan boleh ambil ayat 57-58 surah Yunus itu sebagai orang kata benchmark kita. Kita nak bahagia. Dalam surah 57 ni muka surah 215. 215 ayat 57-58. Yang ni kita kena target kita. Kita punya panggil apa? Allahumma salli ala Muhammad. Objektif ataupun outcome. Dalam istilah ilmu tarbiyah, outcome kita. Sebab apa? Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Kita dapat ilmu sebanyaknya daripada Quran. Wa shifaa'un lima fis sudur. Quran juga sebagai penyembuh segala masalah dalaman kita. Jadi kita nak target kita, pertama ilmu, yang kedua hidup bahagia tanpa penyakit yang ada dalam tubuh kita, yang ketiga bergerak sampai kita mati di bawah hudan. Dan selama kita hidup di dunia ini di bawah hidayah Allah, dengan tidak ada apa-apa masalah dalaman kita, kita mendapat ilmu yang baik, kita hidup wa rahmatul lil mu'minin, mendapat rahmat, yakni kebaikan dunia akhirat. Jadi kalau itu kita target, pencapaian kita akhir ialah dalam ayat 58 tu, qul bi fadlillah. Fadlillah tu Quran. Wa bi rahmatihi, dengan rahmatnya itu tadabbur Quran. Fabidzalika, maka dengan cara yang demikian itu, falyafrahu, wajib mereka happy. Ini target kita. Kena bahagia dengan Quran. Sebab apa? Huwa khairum mimma yajma'un. Kerana Quran itu ataupun rahmat Allah itu, Quran dan tadabbur itu terbaik berbanding dengan apa yang mereka yajma'un, mereka kumpulkan untuk dunia mereka. Jadi mudah-mudahan kita punya outcome kita di sini, kita sentiasa bergerak. Kalau kita tak nampak apa yang kita belajar, kita minta Allah suluhkan dengan hidayahnya. Allah ajar kita. Kita boleh rujuk ayat surah Ar-Rahman contohnya. Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah yang bernama Rahman yang memberi ilmu pada kita tu, 'allamal Quran, dia telah buat Quran, dia telah didik Quran sejak manusia belum diwujudkan lagi. 'Allamal Quran, khalaqal insan. Kemudian yang ketiga, 'allamahul bayan. Ayat tu. Semoga Allah ajar kita al-bayan, penjelasan-penjelasan yang kita tidak nampak bila kita baca kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi setakat itu saja untuk hari ini, insya-Allah. Kita sambung nanti ayat muka surat berikut, ayat 160. 160. Kita tak buat lagi hari ini. Insya-Allah dengan izin Allah besok.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.